Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam TS25. Syukur Alhamdulillah jumpa lagi kita di TV PSS SKK Channel. Dan insyaAllah hari ini kita akan berbincang satu lagi program Temu Bual bersama dengan guru-guru pentadbiran dan juga guru cemerlang Sekolah Kebangsaan Kodiang. Dan insyaAllah kita akan membicarakan tentang Hala 7 Sekolah Kebangsaan Kodiang dalam suasana pandemik COVID-19 ni. Dan juga mungkin kita akan kongsi dengan semua penonton tentang pengalaman guru-guru ini, pengalaman mengajar, pengalaman bertugas sepanjang mereka menjadi guru. Dan juga mungkin kita akan kongsi dengan prinsip-prinsip diri seseorang guru yang kita boleh contohi. Jadi jom kita sama-sama saksikan. Sebelum tu jangan lupa kita like, kita share dan juga kita subscribe SKK Channel dalam YouTube. Semoga apa yang kita kongsi ni memberi manfaat kepada anda semua, kepada semua pelajar, semua guru dan juga semua waris, terutamanya waris Sekolah Kebangsaan Kodiang dan juga di kawasan daerah Kubang Pasu, di negeri Kedah juga di Malaysia. Okay, jom kita saksikan. Bye-bye. Cikgu Zulkifli bin Muhammad Hashim, cikgu. Ya, saya. Okey, bertugas sebagai penolong kanan Had Ehwan Murid. Okey, cerita sikit tentang latar belakang cikgu, tentang kerja cikgu sepanjang bertugas sebagai seorang guru. Baik, terima kasih kepada Cikgu Nur selaku DJ pada hari ini. Baik, sama-sama. Terima kasih kepada jawatankuasa yang menyebut saya selaku penerima hari ini. Selebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang sudi mendengar TV PSS kita, SKK Channel. Baik, berkaitan dengan bidang pendidikan saya selaku pendidik, di mana bermulanya pada tahun 1997, dipostingkan di Kuala Lumpur selama 7 tahun, dan kembali ke negeri Kedah tempat asal. Tempat yang kedua di SK Tengku Pahabsah selama 7 tahun, dan saya bertukar semula ke SK Bandar Bukit Kawitam masih 7 tahun juga. Dan seterusnya dipinjamkan sementara ke Jabatan Pendidikan selama 3 tahun dan kembali bertugas sebagai guru pada tahun 2020 di SK Matan Baku selaku penolong kanan Had Ehwan Murid. Dan akhir sekali sehingga ke hari ini masih memegang tugas sebagai guru penolong kanan Had Ehwan Murid di SKK sehingga sekarang. Okey, baik. Hala 7 cikgu sebagai penolong kanan Had Ehwan Murid sekolah. Baik, terima kasih sekali lagi DJ. Kita tengok sekarang ni Had Ehwan Murid mempunyai hala 7, dua saja hala 7 yang diutarakan, iaitu pembentukan sasiah murid dan kebajikan murid selaras dengan acuan SKK, iaitu sekolah TS25. Itu hala 7 yang akan dipacukan oleh unit Had Ehwan Murid SKK, di mana pembentukan sasiah ni merupakan satu tunjang asas dalam disiplin. Apabila disiplin murid menjadi teras utama, secara tidak langsung teras untuk menerapkan nilai murni akan terlaksana dan automatik kehadiran akan menjadi 100%. Itu ia berkaitan dengan sasiah. Yang kedua berkaitan dengan kebajikan murid. Kebajikan murid untuk unit HEM ni, hala 7 ni kita tumpukan kepada dua, iaitu keperluan pembelajaran dan keperluan isi rumah untuk tempoh semasa sekarang lah. Itu saja sepintas lalu lah berkaitan dengan hala 7 unit HEM. Okey, hala 7 ni ibarat seperti wawasan lah kan? Ya.
Untuk kita nak kombinasikan tentang sekarang ni, masalah sekarang ni virus COVID-19. Mungkin ada sedikit penerangan tentang hal itu cikgu untuk dari segi PDP ke ataupun tentang yang lain-lain lah. Terima kasih sekali lagi Cikgu Nun. Berkaitan dengan pandemik semasa sekarang ni, seperti mana yang kita tahu, tempoh pelaksanaan PDP kita masih dijalankan di rumah. Jadi unit high ehwal murid ni tertumpu kepada kebajikan murid. Berkaitan dengan kebajikan murid lah. Di mana unit HEM telah menyumbang banyak benda berkaitan dengan pembelajaran dan kebajikan isi rumah. Contoh sini saya boleh senaraikan sikit lah Cik Nan. Bolehlah kita maklumkan sepintas lalu berkaitan dengan bantuan-bantuan yang telah kita senaraikan di sini sebanyak lebih kurang 14. Boleh kot semua 14 no? Boleh. Untuk makluman lah, untuk makluman kita semua. Yang pertama, semua murid mendapat keperluan asas yang utama, iaitu buku teks lah. Yang tu salah satu daripada bantuan. Kalau kita tengok itu dia nama skim pinjaman. Jadi dari situ bila kita sebut pinjaman, secara tidak langsung disiplin murid nak jaga buku tu. Dia menjadi lebih kurang macam cabang lah, dua mata macam tu lah kita katakan. Yang kedua berkaitan dengan pada 15 bulan Januari yang lalu, awal tahun yang lalu, kita telah menyantuni anak yatim dengan memberi sumbangan kewangan. Yang seterusnya berkaitan dengan penyerahan bantuan 60 beg sekolah dan uniform sekolah kepada 30 orang murid lelaki dan 30 orang murid perempuan yang disumbangkan oleh pejabat zakat yang bersama dengan unit HEM sekolah. Kemudian seterusnya pada Februari kita telah menjalankan bantuan awal persekolahan seramai 355 orang murid. Yang tu yang seramai 355 orang murid daripada 543 orang murid yang layak lah. Kemudian pada 1 Mac awal tahun yang lalu, pembukaan semula sekolah di mana melibatkan murid tahun 1 dan 2, di mana kita telah menggunakan sumber daripada sekolah untuk menyumbang makanan dan minuman kepada murid tahun 1 yang tidak mendapat bantuan, iaitu seramai 68 orang murid. Baik, seterusnya apabila bermulanya pada 1 Mac dan 8 Mac, di mana semua murid telah masuk bersemuka di sekolah. Jadi kita telah memilih 108 orang murid yang berkelayakan untuk menerima rancangan makanan tambahan dan projek susu sekolah. Seterusnya dalam tempoh yang sama, pihak NGO, pihak swasta telah menyumbangkan 28 orang murid untuk tajaan makanan dan minuman oleh syarikat Budimas. Yang tu Budimas yang menyumbangkan 28 orang murid bermula pada bulan Mac lah. Seterusnya kita sumbangkan semula berkaitan dengan pembelajaran, iaitu pembelian alat tulis dan buku kepada murid yang terlibat pada bulan Mac yang lalu. Kemudian seterusnya pihak unit HEM juga telah berusaha bersama dengan UMNO Cawangan Jerulun untuk memberi bantuan pada 10 orang murid kita dalam kalangan B40 lah pada bulan April yang lalu, di mana 10 orang murid tersebut mendapat beg sekolah. Dan seterusnya pada tempoh pandemik yang lalu, yang pada bulan Julai yang lalu, kita telah memilih 38 orang waris. Sebenarnya kita bahagian unit HEM ni tak semestinya murid. Jadi kita sumbang kepada waris juga. Jadi kita sumbang dalam bentuk barangan dapur pada 38 orang waris secara pandu lalu lah. Pandu lalu. Kemudian pada bulan Julai juga, berdasarkan data yang diperolehi daripada waris, kita telah mendapat 195 orang murid untuk diberi bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin. Yang itu kita dah selesai pada bulan Julai. Dan yang terkini dalam tempoh sekarang lah, dalam bulan September, kita mendapat bantuan daripada Osram
dan First Solar Kulim, syarikat perkilangan, mendapat 5 buah laptop. Akan disumbangkan kepada murid terpilih lah, 5 orang. Dan insyaAllah dalam hari ini juga kita akan menyumbang pada murid yang terpilih. Dan yang terakhir, dan kemungkinan pada hari ini akan sampailah sumbangan daripada Budimas seramai 20 orang murid. Itu saja. Itu ada lebih kurang dalam 14 bantuan yang kita kemukakan lah untuk unit HAM. Banyak sungguh bantuan ya. Bantuan bukan sekadar untuk murid ni juga, pada waris juga. Okey. Baik, terakhir sekali, prinsip hidup cikgu, mungkin boleh kita kongsi bersama. Okey, baik, berkaitan dengan prinsip, setiap orang kita ada prinsip lah. Jadi untuk saya sendiri, bukan unit HAM lah, untuk saya sendiri, prinsip saya sendiri mudah saja. Kita mudahkan orang lain, insyaAllah kerja kita akan mudah. Baik, ya, itu yang paling mudah. Kita pemudahkan. Ya, pemudahkan. Itu saja. Okey, terima kasih cikgu. Selamat berjaya, selamat bertugas. Ya, terima kasih banyak-banyak.